Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Aziz bin Suhaimi, nombor matrik S60016. Saya wakil daripada kumpulan D. Kami akan membentangkan projek yang telah dipilih bagi kumpulan kami. Dan tajuk yang telah dipilih adalah kajian penghijauan dan penanaman pokok terhadap tindakan iklim selari dengan SDG yang telah dipilih oleh kami, iaitu SDG 13, tindakan terhadap perubahan iklim. Okey, dan seterusnya dipersilakan pembentang pertama kita, Saudari Hujatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hujatul Mabrurah binti Askuri dengan nombor matrik S62623. Ini adalah carta organisasi bagi kumpulan kami. Next. Di sini adalah peranan ahli jawatan kuasa. Untuk pengarah program, peranannya adalah untuk menguruskan mesyuarat, mempengurusikan mesyuarat, memastikan segala persiapan dan perancangan berjalan mengikut jadual, mengatasi masalah, mengarahkan jawatan kuasa pelaksana memainkan peranan dengan positif. Seterusnya, timbalan pengarah program. Membantu ketua pengarah program menjalankan peranan semasa ketiadaan pengarah program. Setiausaha pula berperanan memanggil mesyuarat jawatan kuasa pelaksana, menyediakan pelaporan, mengadakan postmortem untuk makluman, tindakan dan penambahbaik, mengumpul agenda mesyuarat dan perancangan program. Bagi Esko Kebajikan pula, berperanan untuk menguruskan segala urusan berkaitan kebajikan ahli kumpulan dan menguruskan aduan ahli kumpulan dan peserta. Seterusnya, Exco Protokol menyediakan prosedur kempen menyelia susun atur kempen, memastikan aktiviti dijalankan mengikut atur cara kempen. Exco Penajaan pula bertanggungjawab dalam menyelaraskan perancangan dan strategi memperoleh dana keuangan untuk perjalanan kempen dan menyediakan laporan keuangan. Exco Multimedia pula mengumpulkan gambar, video kepada yang berkenaan dengan program, menyediakan maklumat berkenaan program kepada organisasi dan menyediakan iklan dan media pemakluman informasi. Seterusnya, pengenalan kepada kajian ini. Hutan merupakan satu komuniti sekaligus tempat tinggal kepada hidupan liar, iaitu pada pokok-pokok serta haiwan liar. Dalam kehidupan, hutan berperanan penting bagi manusia, begitu juga sebaliknya. Hutan berperanan penting kepada hidupan di darat kerana ia membekalkan sumber bahan mentah dan menyumbang kepada sosioekonomi dan kestabilan ekologi sesebuah negara. Pada tahun 1984, Akta Perhutanan Negara diluluskan dan dikuatkuasakan untuk pelaksanaan polisi Dasar Perhutanan Negara secara berkesan. Dalam akta tersebut, perhatian utama diberikan kepada pemeliharaan hutan di kawasan hutan, mewujudkan keadaan iklim yang baik, memastikan kawasan tadahan air hujan mencukupi dan juga mengekalkan bekalan hasil hutan. Dalam laporan berita harian pada 10 April 2021 yang telah disediakan oleh Muhammad Rashidi Yusof, terdapat sejumlah 3,000 hektar hutan simpan di Perak diteroka secara haram, kata Menteri Besar Datuk Sahrani Muhammad. Begitulah kenyataannya yang berlaku di negara kita ini. Sikap segelintir masyarakat yang menjalankan aktiviti pembalakan secara haram tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka telah menyebabkan hutan di negara kita semakin pupus dan merosakkan kesejahteraan biodiversiti negara kita. Aktiviti perhutanan ini dijalankan oleh mereka adalah untuk berfokus mengawal keuntungan yang berlipat kali ganda. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurmaisara binti Amran, S59736. Hari ini saya akan bentangkan latar belakang kajian. Isu dan masalah. Sesejenis tumbuhan ditaktifkan sebagai pokok sekiranya tumbuhan tersebut mempunyai akar, batang, daun dan dahan. Batang pokok kebanyakannya terdiri daripada tisu penyokong xylem dan tisu pengangkutan phloem. Kayu terdiri daripada sel xylem dan kulit kayu kebanyakannya terdiri daripada phloem. Apabila sebatang pokok bertambah tua, ia membina gelang pertumbuhan. Pada lazimnya, akar terbenam dalam bumi, dengan itu membentuk pasak untuk biomas di permukaan tanah dan menyerap air dan garam galian dari tanah. Batang pokok pula memberikan ketinggian untuk membenarkan cabang dan ranting berdaun memperolehi kelebihan berbanding tumbuhan lain untuk mendapatkan cahaya matahari.
Susunan dahan memberi kelebihan untuk pendedahan optima daun kepada cahaya matahari. Penghijauan pula merupakan sebuah kata yang dipakai untuk menggambarkan aktiviti menanam pokok. Penghijauan banyak dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara melestarikan alam, mengingat bahawa pohon mempunyai banyak sekali manfaat, tidak hanya bagi kawasan perumahan atau alam, namun juga bagi makhluk hidup baik manusia maupun binatang. Seterusnya, objektif kajian. Kempen ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat mengenai kepentingan dan kebaikan yang diperolehi dengan menanam pokok. Seterusnya, menyedarkan masyarakat tentang aktiviti penanaman pokok semakin berkurang dan menyebarkan maklumat berkenaan kesan penghijauan dan penanaman pokok terhadap tindakan iklim. Seterusnya, saya Siti Masara binti Abdul Khalid S589 akan mematangkan tinjauan literature. Next. Definisi pembangunan lestari. Pembangunan lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang dibentuk untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan yang minimum ke atas alam semula jadi. Kesatuan Antarabangsa Pemeliharaan Alam IUCN telah menerbitkan strategi pemeliharaan dunia yang merangkumi salah satu rujukan pertama untuk pembangunan lestari sebagai keutamaan global, serta istilah pembangunan lestari diperkenalkan pada tahun 1980. 2 tahun seterusnya, Piagam Dunia untuk Alam Semula Jadi PBB dibangkitkan 5 prinsip pemeliharaan di mana tingkah laku manusia yang mempengaruhi alam harus dipandu dan dinilai. Pembangunan lestari adalah pembangunan yang memenuhi keperluan pada masa sekarang dan pada masa yang sama ia tidak boleh menjejaskan kebolehan memenuhi keperluan masa hadapan mengikut laporan Brundtland. Dengan mengambil kira keupayaan menampung, pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang terjadi di bandar dan kawasan sekeliling, Watts and Whitley 1992 telah menegaskan bahawa pembangunan bandar yang mampan dapat dilaksanakan. Pembangunan bandar yang mampan mestilah mengambil kira tentang keadilan sosial, keperluan asas, kesihatan awam dan kesedaran persekitaran pada setiap sudut ruang dan masa. Seterusnya, definisi matlamat pembangunan lestari. Agenda 2030 2030 dipersetujui dan digunapakai oleh semua negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sejak tahun 2015. Satu rangka tindakan bersama disediakan untuk keamanan dan kemakmuran rakyat dan persekitaran bumi kini dan masa hadapan. Matlamat pembangunan lestari mempunyai 17 prinsip yang perlu diambil tindakan oleh semua negara yang dibangunkan dan berkembang dalam perkongsian global. Berikut adalah 17 prinsip matlamat pembangunan lestari. Saya Nur Nazirah binti Muhammad Nasir Syahuddin, nombor metrik S63124, akan membentangkan definisi operasi. Kajian ini dijalankan berdasarkan kajian ini dijalankan berdasarkan SDG 13, iaitu tindakan terhadap iklim. SDG ini akan mendapat manfaat apabila kempen ini dijayakan. Penanaman semula pokok dapat mengurangkan kejadian perubahan landscape yang berlaku sekarang. Hal ini berlaku disebabkan oleh fenomena cuaca yang tidak diingini seperti peningkatan suhu atau kemarau. Tambahan pula, lapisan ozon kita semakin menipis disebabkan perubahan iklim yang berlaku. Kajian ini menunjukkan bahawa antara 2010 hingga 2019, perubahan iklim yang sangat teruk telah berlaku dan menyebabkan pelepasan gas rumah hijau dan berlaku perubahan suhu menyebabkan cuaca menjadi semakin panas. Kejadian iklim seperti bencana alam iaitu fenomena El Nino dan La Nina yang berlaku tanpa diduga telah menyebabkan kemusnahan harta benda serta menjejaskan aktiviti ekonomi orang awam di negara yang terlibat. PBB telah menekankan matlamat ini dalam SDG agar kejadian bencana alam dapat dielakkan untuk memelihara kesejahteraan semula jadi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Nur Asma binti Ruslam, nombor metrik S6337, akan membentangkan tentang metodologi. Next. Metodologi adalah satu kaedah atau teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang kukuh dan untuk menyokong sesuatu kajian.
Penyelidikan ini digunakan adalah untuk menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan. Menurut Sulaiman Masri 2005, pengumpulan data merupakan proses pengumpulan pemboleh ubah dan penyelidikan akan menentukan prosedur, teknik serta aspek pengumpulan data yang sesuai dengan kajiannya. Berdasarkan The American Heritage Dictionary of English Language pula, metodologi ialah analisis teoritis mengenai kaedah yang sesuai untuk kandungan kaedah atau bidang pengajian dan prinsip tertentu terhadap cabangan pengetahuan. Metodologi yang digunakan mestilah bersesuaian dengan objektif tajuk kajian yang dijalankan supaya maklumat yang kita perolehi tidak berlawanan dengan apa yang kita kaji. Kami juga menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu dengan mendapatkan maklumat daripada kaedah soal selidik. Itu sahaja, terima kasih. Okey, ini giliran saya untuk pembentangan. Okey, saya akan membentangkan berkenaan dengan prosedur kajian bagi kajian projek kumpulan kami. Prosedur kajian ini menggunakan kaedah kajian kuantitatif tertumpu kepada pengumpulan maklumat dan informasi mengenai pengetahuan serta pandangan masyarakat terhadap kelestarian berkaitan dengan perubahan iklim. Tujuannya adalah untuk mengetahui tahap kesedaran masyarakat tentang kesan-kesan aktiviti fizikal yang dapat membawa kesan kepada perubahan iklim. Maklumat yang diperlukan untuk kajian dan pemerhatian akan diperoleh melalui kaedah soal selidik. Manakala kaedah yang digunakan untuk kajian dan pemerhatian akan diperoleh melalui kaedah soal selidik dengan jumlah responden minimumnya adalah 100 orang untuk mendapatkan satu jangkaan ataupun satu jangkaan tahap kesedaran masyarakat Malaysia. Sekian daripada saya. Seterusnya. Saya Nik Zakia Mahira binti Nik Hassan, matrik nombor S56671. Untuk instrumen kajian, beberapa poster akan dihasilkan yang mana poster tersebut akan mengandungi maklumat berkaitan kajian serta beberapa maklumat tambahan seperti contoh perubahan iklim dunia, punca perubahan iklim serta langkah-langkah yang patut diambil bagi mengurangkan implikasi perubahan iklim. Seterusnya, sebuah Google Form akan dihasilkan yang berfungsi sebagai satu bentuk pemerhatian terhadap kepekaan masyarakat setempat yang akan perubahan iklim dan kesannya. Google Form tersebut akan diedarkan melalui beberapa jenis platform seperti Instagram dan aplikasi WhatsApp. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Nurhida Yawati Osman. S581. Okay, yang ni catakan untuk projek grup kami. Durasi projek selama 34 hari daripada awal projek bermula 19 hingga 14 2021. Okay, seterusnya. Okay, kesimpulan daripada kajian yang ini yang akan kami buat, kajian penghijauan dan penanaman pokok ini bertujuan untuk menambah baik ekosistem dan biodiversiti sesebuah negara. Melalui kajian ini, ia dapat mengekalkan kawasan hijau dan memelihara kawasan hutan daripada berlakunya penebangan pokok-pokok di hutan. Selain itu, kajian ini juga dapat meningkatkan kesedaran kepada orang ramai mengenai hutan untuk mendapatkan kualiti hidup serta persekitaran yang sihat. Seterusnya dapat menggalakkan penyertaan orang ramai dalam aktiviti penanaman pokok. Tambahan pula, kajian penghijauan ini juga dapat memupuk semangat masyarakat setempat cinta akan kehijauan dan alam semula jadi. Sekian daripada grup kami. Sekian, terima kasih.